Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dan seperti biasa setiap Ahad tepat 11.05 pagi anda kembali bersama kami menerusi program Iris Wanita Musim Baru. Dinamik, karisma, inspirasi. Ya, bersama dengan saya Hani Hamid dan juga teman saya. Saya Z Kirana Ibrahim. Ya. Dan Hani, hari ini 25 Ramadan dah. Cepatnya. Pejam celik kita dah menghitung hari untuk menuju ke bulan Syawal pula. Tak sabar betul. Betul, aura dia dah sampai dah. Dia macam lagu raya tu lah. Pejam celik, hari raya dah nak tiba. Dah pasang ke dalam kereta? Dah pasang dah. Dia ambil aura tu. Itulah cakap pasal persiapan saat akhir ni. Selalunya waktu ni wanita lah yang paling panik. Betul. Sebab apa dia rasa sebelum Ramadan dia dah sediakan dah. Pertengahan dia rasa macam okeylah, dah cukup dah. Tapi bila saat akhir dia jeli-jeli tengok banyak pula yang buat sale saat akhir nak lepaskan barang dengan harga yang murah. Betul. Tu dia rasa macam ada lagi nak kena beli. Betul. Masa dah suntuk dah ni. Sebabnya wanita mengutamakan kesempurnaan. Tapi sebenarnya kadang-kadang diri sendiri itu ke belakang pun tak apa. Utamakan ahli keluarga terlebih dahulu. Ya, betul lah. Yang penting pagi raya jangan kacau kaum wanita ni. Betul. Dan sebut tentang pembelian kan Hani kan? Ya. Kita menyedari corak pembelian pada zaman sekarang, trend zaman sekarang semuanya saat-saat akhir sebab baju semuanya dah siap pun dijual. Kan tak perlu pergi hantar jahit dan sebagainya. Sebab itulah kita banyak keluar ke tempat-tempat expo contohnya pada saat-saat akhir kan. Dan sebut tentang itu kan Hani. Cuba kita tengok penganjur kat bazar-bazar Aidilfitri kan. Terlalu ramai yang menganjurkan expo sampai 24 jam. Ada yang 100 jam tanpa henti. Betul. Meriah Ada yang memang meriah. Dia mengatakan 3 pagi macam pukul 8 malam. Betul. Dia punya ramailah semua nak beli saat lagi. Tapi cuma walaupun dalam keadaan yang ramai, dalam kalangan peniaga bazar Aidilfitri ni pun ada yang mengeluh. Dia kata ramai yang pergi tapi tak membeli. Adakah sebab pilihan ataupun sebab poket tak tebal tapi nak cuci mata, nak meriahkan perasaan raya. Jadi itulah yang dikeluhkan oleh dalam kalangan mereka dalam kalangan peniaga. Tapi kalau kita mampu, apa kata kita berilah orang kata sokongan kepada industri IKEA ini supaya yelah mereka dah berhabis modal kan Zack. Kesianlah kalau tak beli modal, mereka pun nak raya juga. Tapi ini sebenarnya satu risiko dalam perniagaan sebenarnya, betul tak? Ya, betul. Tetapi kepada penonton sebenarnya kalau nak membeli itu pastikan kita mengutamakan perbelanjaan selepas Aidilfitri sebenarnya. Sebab apa? Sebab yang itu lebih penting sebenarnya. Walaupun raya setahun sekali, utamakan perbelanjaan kita nanti. Orang kata ukur baju di badan sendiri. Itu yang paling penting. Ya, betul. Dan masa yang sama juga ada yang berkira sekarang ni nak ikut trend warna apa. Macam Zack warna apa tahun ni? Saya dah beli 4 pasang. Dah beli 4 pasang dah. Pelbagai warna. Wow. Tapi sebab saya bujang. Jadi mungkin pemilihan warna apa untuk hari raya pertama tu ikut mood. Ikut mood. Kita perempuan kan ikut mood kadang-kadang. Selalu memang macam tu lah. Itu saya lah. Kalau Hani sendiri? Kalau Hani konsep caca marba. Bukan sedondon lah. Tak. Dia macam bukan, dia macam ada banyak pilihan, beberapa pilihan. Tapi macam tak tahu mana satu nak pakai pada hari pertama, hari kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi kita taklah macam cerita kalau 30 hari tu baju dia cantik belaka, sedondon satu keluarga kita nampak macam wah seronok sangat. Tu kalau kita tengok macam dalam kalangan selebriti ni pakaian sedondon. Tengok cantik betul. Ya, kalau istilah kata mix and match. Dia tak semestinya macam kalau Fusha contohnya Datuk Sri Nurhalizan kan dengan Datuk Ukay. Kalau yang ni taklah. Tapi yang pasangannya tu maknanya tidaklah memakai pakaian yang lebih kurang sama. Betul. Tapi Cu lah kata kerana sedondon tu sebenarnya taklah salah. Dia memeriahkan lagi mood hari raya tu. Tapi cuma kalau tersalah pilih macam mana? Tiba-tiba baju sama dengan warna langsir. Tak nampak ada mana satu orang. Ini dia. Mana satu orang, mana satu langsir tak jumpa. Kadang-kadang sama dengan kapet. Ya. Itu juga yang kita risau, kita perlu titik beratkan. Itulah. Dalam masa yang sama juga kan ada yang macam bila nak ambil gambar tu nak pergi ambil gambar di luar kan? Betul. Nak ambil mood alam. Cuba tengok yang ni. Mana satu? Mana satu orangnya saya ni? tak nampak manusia dekat sini. Saya nampak pokok saja, kehijauan dekat situ. Aduh, ini nampak konsepnya. Ni sedondon yang kata yang salah sebenarnya. Ataupun ada setengah dia sengaja. Dia kata biar sama, langsir pun sama dengan kita juga. Tapi cerita juga berkaitan dengan sedondon ni banyak tip yang boleh kita dapat. Mana kalau tengok secara dalam talian banyak sebenarnya pakar-pakar yang berkongsi tip. Contoh ni kita bawakan sumbernya daripada Haura Sewing Studio memberikan idea sedondon raya. Mana yang sesuai, mana yang cantik. Dia tak semestinya macam semua warna tu atas bawah semuanya sama. Dia tak tudung pakaian ni semua warna sama. Ini keputusan yang sangat penting sebenarnya sebab kita nak tampil cantik pada hari raya Aidilfitri. Setahun sekali katanya. Betul. Kan? Setahun sekali. Ini lagi. Okey, jadi cerita pasal sedondon ni sebenarnya kita kena ada ilmu. Dalam masa yang sama juga kita nak bertanya kepada pakar. Tapi kejap lagi lah. Dalam masa yang sama kita sempat bertanyakan kepada orang ramai berkaitan dengan topik kita lah, sedondon raya. Perlu ke tak perlu? Jom kita dengarlah pendapat orang ramai. Ya.
Saya tak pernah sezondon. Lepas tu selalu saya pun tak sempat nak cari baju, lepas tu nak cari tailor. So memang saya tak pernah sedondon untuk family saya. Selalu kita orang lain-lain corak, tapi kadang warna tu sama, seakan-akan samalah. Saya pun tak sukalah sedondon. Bagi saya perlu, sebab macam mana tahu, untuk kemeriahan waktu raya ni. Sebab kadang-kadang macam kita nak mencipta kemeriahan raya ni, kadang dengan anak-anak mungkin bagi kita nampak benda tu simple, mudah, tetapi dengan kita sedondon baju bersama dengan anak-anak, lepas tu macam kita dapatkan color yang sama. Jadi bila kita nampak, oh kita pakai baju merah raya tahun lepas, tahun ni kita nak color apa pula, tu gathering family. So itu adalah salah satu macam cara juga untuk merapatkan hubungan dengan keluarga dan juga dengan nak mengembalikan kemeriahan dengan anak-anak. Kalau kata kenapa perlu ke nak baju sedondon, saya rasa ya, untuk demi anak-anak lah. Itu menampakkan you keakraban, harmoni. Lepas tu dan orang boleh identify, oh ni keluarga siapa, ini keluarga siapa. Itulah kelebihannya. Kembali lagi dalam Iris Wanita Musim Terbaharu, dinamik, karisma, inspirasi. Dan kita lupa nak bagi tahu kepada penonton di luar sana, kalau ada pendapat, cadangan, komen dan sebagainya, boleh layari sahaja ataupun maaf, kita boleh hantar saja ke mana-mana ruangan dekat dalam media sosial Iris Wanita, di Facebook, TikTok, Instagram, atau boleh saja email ke iris.wanita@gmail.com. Ya, betul. Dan kita masih lagi membicarakan topik kita hari ini, sedondon raya. Perlu ke tak perlu? Itulah ada yang kata, tadi pandangan orang kata ada yang macam tidak, ada yang ya, ada yang juga kata nak tahu, nak bezakan. Ini daripada keluarga besar, kata warna oranye dia, yang warna pink dia, macam tu kan boleh tahu beza. Ni anak siapa ni kan? Jadi itulah kata kelebihan sedondon tu. Cuma nak tahu sedondon yang tepat. Itu yang kita nak belajar. Kena ada ilmu orang kata kan? Ya. Dan saya berminat nak petik pepatah. Orang kata, kalau nak belajar berenang, dapatkan itik. Kalau nak belajar memanjat, dapatkan tupai, orang kata. Kita nak belajar ilmu sedondon tak sedondon ni kejap lagi ni. Ya betul. Saya pun nak bercakap tentang perkara yang sama. Saya pun nak guna bagaikan sirih pula ke gagang. Mungkin ramai yang tak tahu, beliau ni tetamu kita pernah bertugas sebagai penyampai berita sambilan di RTM sebelum mula bekerja sepenuh masa pada tahun 1988. Dan tidak lain tidak bukan, kita bersama dengan tetamu kita Dr. Sharifah Syahwati Said Muhammad, konsultan dan juga perundi imej profesional internasional. Selamat datang, Doktor. Apa khabar? Khabar baik dan saya rasa bertuah hari ini sebab dijemput di sini di tempat permainan saya dulu. Tempat bermain saya dulu lah. Sebab tu orang kata sirih pulang ke gagang tu kan? But anyway, you both look very good today. Very berceria dan saya rasa warna-warna ni lah yang patut dipakai pada hari raya. Ceria. Ya, betul. Berani kan? Betul. Doktor pun apa kurangnya sangat cantik. Macam biasalah, sentiasa cantik. Tapi dulu saya suka pakai warna hitam. Oh ya? Tapi sekarang ni saya rasa lebih kepada warna-warna yang cerah. Sebab saya kata now trend dia kepada warna-warna cerah. Seperti orange, merah dan sebagainya. Tapi tengok kepada kulit seseorang lah. Kesesuaian yang kita nak kesesuaian, tempat nak dituju kan. Ya betul. Baik, kalau kita nak mulakan mukadimahnya secara umumnya sebenarnya Doktor, apa yang perlu kita bawakan, kan kita kongsikan sedikit berkaitan dengan sedondon ni. Tentunya kita sedondon raya kan, dan berdasarkan pada pandangan orang ramai tadi, ada yang kata macam tak perlu, tak pernah, ada yang kata macam oh perlu sebab inilah meriahnya raya. Jadi apa pandangan awal pada Doktor? Yelah, zaman dulu kan mesti semua nak sedondon je. Satu family tu sedondon pakai exactly the same. Jadi saya rasa macam tak perlulah. Sebab apa? Kita bukan nak buat persembahan boria. Sebab orang nak tengok dulu kan nak identify, oh ni family ni. Family oren pakai oren. Family biru pakai biru. Tapi saya rasa tak perlu sebab apa, macam kelakar sangat. Macam tadi kita tengok dalam gambar tu kan. So you nak avoid benda-benda macam tu. Tapi kalau istilah sedondon ni kan, tak perlulah orang kata exactly the same. Cuma kalau kita pakai warna oren lah misalnya pasangan kita mungkin tona oren yang berbeza. Macam ni. Ni exactly the same example ni.
bantal ni oren lain, you pakai oren lain, dia pakai oren lain. So dalam family tu kalau nak pakai oren, jadi kita boleh perbagaikan tona-tona oren. Maknanya family the same, tapi tona berbeza. Tak perlulah yang ni kena ada oren ni kat songkok, yang ni kena ada oren ni kat kasut. Tak perlulah Dah kan. satu peraturan pula kan. Macam peraturan. Jadi maknanya stres lah. Stres. Oh no, tak boleh. Kena pakai warna orange semua. Supaya orang cam ni, kita satu family. Tak adalah, So, any tones of orange, kalau you pilih orange, boleh. Sama ada, kalau you nak sangat daripada orange tu, mungkin sedikit hints of that orange kepada pasangan. Macam tu. Corak bunganya saja ke. Lepas tu kita pakailah lipstick orange ataupun bag kita warna orange. Tak perlulah the whole thing orange. Sebab itulah kena ada ilmu kan untuk kita sesuaikan warna oren tetapi tonanya sedikit berbeza untuk setiap satu item itu kan. Dan kalau bolehlah saya tanya doktor kan. Kita tahu ahli keluarga ni mungkin tona kulitnya berbeza. Berbeza, betul. Dan ada orang kata nak pilih warna ni kita tak bolehlah orang kata pentingkan diri, selfish kan. Kena sesuaikan ikut kulit. Adakah itu memang benar dari segi sudut mata image sendiri? Bukan kulit saja. Okay, let's say kalau kita ada macam warna rambut kita. Macam misalnya rambut Zack lah misalnya kan. Sesuai sangatlah kalau pakai dengan orange sebab ada hints of orange pada rambut tu. So maknanya ni warm colours. Warna-warna panas. Bukan maksud saya you panas, tapi warna tu warna dalam golongan warna panas. Maknanya kalau kita pakai ataupun warna rambut kita tu kena warna panas juga. Tapi tak semestinya tiba-tiba kalau kita nak pakai orange terus pergi buat rambut tu buat rambut panas. Tapi tak semestinya. Terkejut kan? Terkejut. Jangan stres sangat. Maknanya okey, tahun ni nak pakai warna apa Okey, bincang dengan family nak pakai warna biru. Oh, tapi rambut I warna ni tak boleh kena dengan warna biru sebab biru warna cool colours. Kalau rambut kita warna platinum lah kan macam rambut saya ni platinum sesuai kepada warna-warna yang cool. Tapi kalau ada hints of orange ke apa boleh pakai. Itu pun kena sesuaikan juga sebenarnya, bukan main langgar je. Tapi kita ada juga dalam kalangan mereka yang suka bereksperimen. Dia macam tak kisah lawan kulit ke warna apa, dia orang kata langgar je kan. Okey, nak langgar, nak bereksperimen, nak luahkan perasaan, ekspresi diri tak ada menjadi masalah. Tak ada masalah. Tapi cuma asas tu, doktor, yang perlu mereka tahu. Yang perlu tahu secara asas je, secara surface, on the surface. Kalau kita tengok kulit kita kan, kalau kita pakai makeup, kita tengok betul-betul kulit kita. Kadang-kadang kita ada macam a natural hint of pink kan, yang natural tanpa blusher. Maknanya kita boleh pakai warna-warna seperti pink, magenta, fuchsia sebab itu adalah warna-warna cool. Maknanya kita serasi dengan warna-warna seperti itu. Ilmu ni betul. Tapi kalau kita pakai makeup nampak sikit macam ada blotch of pigmentation semacam brownish ke ataupun kekuningan, maknanya kita lebih kepada warna-warna yang boleh diserasikan dengan kulit kita, warna-warna seperti warm colours. Warm colours yellow, orange, red, macam tu. Tapi jangan takut sebab apa? Red pun ada cool red. Kalau cool red tu dia campur dengan biru. So red campur dengan biru maknanya dia magenta. Tu maknanya itu cool colour. Macam tu. Okay, dan dia banyak ni kalau nak bincang kan. Satu hari tak habis. Esok tak habis. Esok tak habis warna kan. Tapi dalam masa yang sama dengar khabar lah bila alarm sebut magenta, katanya tahun ni tahun magenta. Tak tahulah ya. Berani ya warna dia. Fuchsia. Saya suka fuchsia juga. Ya, fuchsia. Memang cantik. Okey, jadi dah selesai kita cakap pasal aspek fashion sedondon ini. Selepas ini kita nak bawakan juga kisah kejayaan juga inspirasi sebab tetamu kita ini ada mencapai sesuatu kejayaan baru-baru ini yang kita tak sabar nak kongsikan dengan anda semua. Okey, jadi kita berehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Kembali lagi dalam Iris Wanita Musim Terbaru. Anda masih lagi bersama dengan saya Zack Kirana dan juga Hani Hamid. Dan hari ini kita masih lagi bersama dengan tetamu yang kita bawakan iaitu Dr. Sharifah Syahwati Said Muhammad, seorang personality TV yang sangat hebat. Jadi tadi kita dah bincangkan tentang sedondon raya perlu atau tak perlu dan banyak ilmu yang kita dah cedok tadi Ya, betul. Dan sekarang ni kita nak tahulah sebab Iris Wanita berkongsi tentang kisah-kisah yang memberikan inspirasi. Okay, kepada wanita-wanita di luar sana, daripada wanita juga. Itu yang paling penting. Dan Doktor, saya nak tanyalah doktor kan. Perjalanan doktor
kalau tengok latar belakang dan sebagainya daripada personality TV, kemudian masuk ke bidang keusahawanan dan sekarang sebagai seorang pakar perunding imej kan antarabangsa, mungkin ada sesuatu yang doktor boleh kongsikan. Kekuatan tu datang daripada mana? Kekuatan tu sebab bagi saya tak ada istilah kata give up ke ataupun this is where you stop ke, sebab saya rasa life is a journey, it's not a destination. Because pada setengah orang mungkin dia kata okey dah capai tahap ni, berhentilah, relax kan. Bagi saya tak ada istilah relax tu sebab saya memang suka kerja. Sebab kerja bagi saya energy. Every time kalau I on stage buat training dan sebagainya, saya rasa macam itu datang energi yang tak tahu daripada mana, because I love what I do, passionate about what I do. Jadi sentiasa challenge myself. Lepas ni apa? Hustle betul hustle. Yeah, I love hustling because it's adventurous. I like something that's adventurous and creative, you know. So I always challenge myself lah. I selalu challenge diri I kata okey, boleh tak you buat ni? Setakat mana you boleh buat ni? Setakat mana you boleh buat? Kalau nak buat. Tak nak fikir apa, because I feel macam kalau you ada kelebihan tu, apa kata you asah lagi kelebihan tu to the maximum capacity that you can get. Because the sky is no more the limit. Because you just do whatever you want to do, just do it. Asalkan you tak menyusahkan orang, you tak kacau orang, kacau hidup orang, ataupun hutang orang ke apa, you just do whatever you feel like doing. Itu betul wah kalau kita dapat rasa, kalau kita dapat tumpang sekaki dekat dalam kehidupan doktor tu pasti indah sebenarnya. Sebab setengah orang dia nak buat sesuatu tapi dia macam ada satu benda yang dia sekat dalam dia tersekat, maknanya dia tak ada kepercayaan pada diri. Selalunya kalau tak ada kepercayaan pada diri ni sebenarnya telah ditanam pada saat-saat kita mula membesar lagi, childhood days. Sebab mungkin ada mak kita ke ataupun saudara mara ataupun kawan-kawan kata you cannot do lah, mana boleh, you tak akan buat macam ni, tak boleh buat macam ni. Itu limited beliefs. Limited beliefs tu kita percaya sebab tiap-tiap kali orang cakap, walaupun kita rasa tak, tapi lama-lama kelamaan kita akan percaya juga sebab repeatedly dia orang cakap. Tapi ini where you have to learn how to be self-control, self-belief. You kata no, that is not true. Apa yang dia orang cakap ni betul ke? Tak betul. Kalau you mengiyakan kebetulan dia tu, maknanya betul lah. Tapi apa yang you cakap pada diri you tu penting, bukan orang yang cakap pada you. So kalau you kata orang tu kata you tak pandai, no, that is not true. Apa aspek yang boleh menyokong kepada perkataan dia tu ataupun dia punya assumption dia tu. So you kena tengok balik, betul ke I bodoh? Betul ke I tak boleh buat ni? Ada proof ke? Tapi I boleh buat ni. Apa kata I concentrate yang I boleh buat daripada apa yang mereka kata I tak boleh buat? I believe that I can do this. Yang paling penting percaya tu kena datang daripada diri kita sendiri. Sebab apa yang cakap pada diri you tu is the truth. Bukan apa yang orang cakap pada diri. Benar, sangat tu. Yalah, atas tekad yang ada, atas semangat yang ada juga, mana kita nak ucapkan tahniah juga kepada Dr. Lah kerana telah pun berjaya memiliki gelar doktor dalam jurusan pentadbiran perniagaan menerusi European American University bagi kelas 2022. Dia macam diam-diam masa tengah PKP tu macam tiba-tiba ada nampak ni kejayaan. Dia ambil dekat I punya IG ke? Inilah orang kata perkara yang kita boleh inspirasi. Tu ciuman mahal daripada anak I tu, ciuman mahal tu. Kan. Anak-anak pun dah dewasa sekarang kan. Jadi sebagai ibu bapa kita menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak. Contoh yang terbaik. Okey, jadi di penghujung ni diam tak diam sebenarnya kita sampai ke penghujung siaran kita. Jadi kata inspirasi dan juga motivasi pada mereka yang mungkin hampir putus asa dalam apa jua aspek dalam kehidupan mereka, apa yang boleh dikatakan pada mereka? Jangan sesekali putus asa. Jangan sesekali. Dulu pernah seorang pernah berkata kepada saya, memberi nasihat, dia kata you can lose everything. You can lose everything, but there's one thing you cannot lose, your semangat, your willpower. If you ask me what is my greatest strength, which is my willpower. Sebab apa pun orang buat, you cannot gugat I punya pendirian diri. Itu dia. I want to do. Like also to all of you out there, if I can do it, you also can do it. Inilah yang saya rasa, saya percaya pasti ada
doktor titipkan kata-kata dalam buku yang doktor terbitkan. Ya, buku saya ada 2 buku lah yang Smart Woman Foolish Choices tu yang terbaru pada tahun 2009. Ini image anda, asset anda. Ini tentang macam mana kita nak menjaga keterampilan, tahu tentang color. Ini tentang relationship. Ni buku ni bukan mengenai saya tau. Buku ni mengenai orang-orang yang telah berkongsi dengan saya tentang pengalaman mereka tentang relationship di mana mereka fail. Kebanyakan wanita kan, walaupun setinggi mana pangkat dia, masih lagi melakukan kesilapan dalam relationship. Dan kesilapan tu pula kesilapan yang sama. Berulang. Jadi kenapa kita sentiasa berulang kesilapan yang sama? Sebab kita ada pattern kita. Boleh tak saya sikit lagi? Tambah sikit lagi. Ada salah satu chapter dalam buku tu tentang seorang wanita ni, dia tidak pernah kenal tentang erti kasih sayang seorang bapa. Sebab dia telah dicabul oleh bapanya sendiri, bapa tirinya selepas ibunya berkahwin lagi. Lepas tu bila dia besar, bila dia berkahwin, 4 kali dia berkahwin, pattern yang sama, dia pilih orang yang sama seperti orang yang mencaburnya tu. Maknanya kasih sayang pada dia adalah kasih sayang seperti itu. Dia tidak pernah merasai kasih sayang seorang bapa. Jadi bila dia dah besar, benda ni akan berulang. Jadi kalau kita mempunyai masalah seperti ini, kita perlu go down deeper to where our childhood days. Confront kita punya isu tu dan cuba fight it and tukar cara kita melakukan sesuatu. Banyak yang kita boleh ciduk hari ini sebenarnya, dan sedihnya kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi terima kasih kepada penonton yang setia bersama dengan Aris Wanita. Sangat sekejap kita bersama dengan Baru nak warm up kan? itulah dia, banyak perkara yang kita boleh kongsikan lagi selepas ini, mungkin kita boleh bawakan lebih panjang gitu. Betul. Kena jemput lagi ni. Pastinya Okey, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dr. Sharifah Syahwati Said Muhammad, konsultan juga perunting image profesional internasional bersama kita pada waktu ini. Minggu depan kami berehat sekejap bagi kami raya. Nak raya. Jadi salam syawal daripada anda semua dan insya-Allah kita akan berjumpa pada minggu yang berikutnya. Saya Zaid Kirana dan saya Hani Hamid. Assalamualaikum. Bye.